Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Lajnah Pendidikan Pasul Selangor kerana membenarkan kita untuk meneruskan siri Bantu Murid ini menggunakan channel Lajnah Pendidikan Pasul Selangor. Jadi oleh kerana rakaman ini dibuat pada Tahun Baru Cina, maka saya mengucapkan selamat Tahun Baru Cina 2022 kepada semua yang berbangsa Cina. Jadi untuk siri Bantu Murid kali ini, seperti siri yang lepas juga, kita akan mengemukakan stimulus tentang isu-isu ekonomi terkini dan soalan-soalan yang berkualiti dan cadangan-cadangan atau contoh-contoh jawapan yang sebahagiannya daripada jawapan tersebut adalah daripada proses berfikir ataupun boleh dikatakan sebagai kebat. Jadi untuk memulakan siri kali ini, kita sama-sama seperti yang lepas kita melihat share screen yang akan saya berikan di sini. Okey, kita terus dengan melihat soalan untuk kali ini. Soalan yang pertama ialah golongan berpendapatan rendah P40 adalah antara yang diberikan perhatian utama dalam bajet 2022 yang dibentangkan pada 29 Oktober lalu. Bantuan yang menyeluruh mencakupi pemberian tunai dan beberapa inisiatif lain membuktikan kerajaan prihatin dengan golongan B40 dalam usaha memastikan mereka dapat kembali bangkit selepas terkesan dengan pandemik COVID-19. Jadi stimulus ini adalah bersumber daripada ubaswai daripada sinarharian.com.my 24 Januari 2022. Soalannya ialah, bantuan tersebut memberi kesan positif, kesan baik atau kesan yang bermanfaat kepada golongan sasaran. Kemukakan hujah anda. Jadi kita kena lihat bantuan tersebut. Ya. Satu, yang kita kena fahamkan bantuan tersebut. Yang kedua, kita kena faham di sini ialah kesan positif. Ya. Jadi kalau kita tengok sini bantuan mencakupi, bantuan dalam bajet ni mencakupi pemberian tunai dan beberapa inisiatif lain. Itu bantuan tersebut lah. Jadi bantuan bentuk tunai dan inisiatif lain ni bagaimana dia memberi kesan positif kepada golongan sasaran. Golongan sasaran di sini ialah B40. Jadi kemukakan hujah anda.
Okey, kemukakan hujah anda. Jadi sama-sama kita rujuk atau lihat cadangan jawapan yang saya berikan di sini. Okay. Kesan positif iaitu golongan sasaran ataupun B40, pendapatan individu B40 meningkat. Ya, jangan jawab umum, secara umum. Ya. Jangan jawab B40 akan mendapat pendapatan. Itu umum. Sebab sebelum ni B40 ada juga pendapatan. Tetapi selepas daripada kerajaan memberi bantuan ya, dalam bajet 2022 tersebut dan kesan daripada inisiatif-inisiatif lain untuk B40 ini, maka pendapatan individu B40 meningkat. Yang kedua, ini kesan daripada pendapatan individu B40 meningkat, kuasa beli ataupun permintaan B40, kumpulan B40 ni bertambah. Yang ketiga, menampung pembelian barang keperluan. Ini lanjutan juga daripada kuasa beli atau permintaan bertambah. Lanjutannya dapat menampung pembelian barang keperluan. Yang keempat, perbelanjaan penggunaan golongan B40 semakin bertambah, semakin meningkat, ya, naik boleh. Dan secara seterusnya, bila mampu guna banyak barang, ya, bila mampu berbelanja, mungkin bila banyak perbelanjaan atau penggunaan bertambah, dan tentulah banyak barang dan perkhidmatan yang dapat digunakan, maka taraf hidup golongan B40 meningkat. Dan seterusnya, kepuasan golongan B40 semakin naik juga. Ya. Seterusnya, kesan daripada bantuan kerajaan tersebut dan inisiatif-inisiatif lain tersebut, tabungan golongan B40 akan meningkat. Dan golongan B40 juga, kalau kita tengok, dapat ataupun mampu membayar hutang atau pinjaman. Jadi, pinjaman atau hutang golongan atau kumpulan B40 berkurang. Pelaburan oleh golongan B40 meningkat. Mungkin kesan daripada pandemik, mereka tak mampu buat pelaburan ataupun tak membuat pelaburan. Tapi bila ada bantuan kerajaan, inisiatif yang kerajaan berikan, maka mereka mampu ya membuat pelaburan dan seterusnya pelaburan mereka meningkat. Ya. Jangan kita umum ya membuat pelaburan. Golongan B40 membuat pelaburan. Ya. Golongan B40 berhutang. Jadi ya, terlalu umum ya, mesti sebut dia punya kesan positif tu. Ya. Jadi kalau untuk pinjaman, kesan positif ini ialah hujah kita ialah pinjaman atau hutang golongan B40. Jadi dia punya kesan positifnya berkurang. Hujah kita ialah pelaburan golongan B40. Jadi dia punya kesan positifnya ialah meningkat. Mesti ada kesan positif. Ya. Okey, bagaimana pula dengan hubungan kekeluargaan? B40 semakin baik. Ya. Jadi mana jangan kita ambil umum hubungan kekeluargaan saja. Ya, akan mewujudkan hubungan kekeluargaan umum sangat. Ya, hubungan kekeluargaan ini kita punya hujah. Ya, hujah yang kita berkaitan dengan soalan tersebut, semakin baik ini ialah kesan positif. Beban kehidupan golongan B40 berkurangan atau ringan dan bangkit kembali selepas PKP atau pandemik COVID-19. Ya, maknanya mereka mampu bangkit kembali. Ya, kalau misal peniaga, dia dapat meneruskan perniagaan. Kalau yang lama dicutikan bekerja, mereka terus bekerja. Ya, maknanya mereka bangkit kembali selepas PKP atau bangkit kembali selepas pandemik COVID-19. Ya. Untuk soalan yang kedua,
setiap orang mempunyai keselesaan bekerja yang berbeza. Ramai yang berpendapat lebih selesa bekerja makan gaji. Hakikatnya memang berbeza kerja makan gaji dengan bekerja sendiri. Stimulus di atas ni yang kita dah bacakan tadi bersumber daripada ubaswai daripada Bulletin FM. Ya. Mengapa ramai yang berpendapat sedemikian? Jelaskan. Ramai berpendapat. Berpendapat. Cari ada tak perkataan berpendapat? Di sini perkataan berpendapat. Dalam soalan berpendapat. Jadi berpendapat sedemikian tu yang dinyatakan dalam stimulus ni. Jadi disebab ni kita jumpa berpendapat ni, kita baca daripada awal. Ramai berpendapat. Kita baca dari awal. Ramai berpendapat lebih selesa bekerja makan gaji. Jadi sedemikian di sini ialah lebih selesa makan gaji. Maknanya ramai berpendapat lebih selesa makan gaji. Okey, ayat penuh dia. Mengapa ramai yang berpendapat lebih selesa bekerja makan gaji? Jelaskan. Ya, jadi maknanya soalan ini mesti rujuk kepada stimulus kat sini. Ya, fahamkan stimulus ini ya, dengan soalan ini. Ya. Jadi kalau kita tak faham, takut nanti pergi kepada selesa pekerja yang berbeza, hakikatnya berbeza ni tak. Tapi kita kena tengok sini, kita kena analisis perkataan yang ada dalam soalan dan kita teliti atau analisis stimulus ni. Jadi ramai yang berpendapat ni di sini. Jadi tumpukan kepada baris sini hingga ke titik dia tu. Ramai yang berpendapat lebih selesa bekerja makan gaji. Ini yang itulah dia maksud sedemikian ya di sini. Okey. Kita tengok contoh jawapan atau cadangan jawapan yang saya berikan. Dia ada mungkin jawapan-jawapan yang awak boleh fikirkan, anda boleh fikirkan sendiri. Tapi ini cadangan jawapan daripada saya. Okey. Maknanya ni kalau bekerja sendiri, selesa kalau bekerja sendiri. Mengapa selesa bekerja sendiri? Upah atau gaji diterima tetap. Ataupun kalau kerja sendiri, upah atau gajinya diterima terjamin. Mana-mana, tak perlu tulis dua-dua. Bekerja makan gaji, contohnya masa kerja tetap. Ataupun kerja makan gaji ini boleh kerja waktu pejabat. Ya. Yang ketiga, seseorang mungkin dia minat sesuatu pekerjaan atau suka pekerjaan tersebut. Ya, dia minat. Ya, dia minat pada sesuatu pekerjaan. Ya, mungkin dia minat jadi doktor. Ya, mungkin dia minat menjadi cashman. Jadi minat yang menyebabkan dia selesa bekerja sebab dia minat. Ramai orang yang keluarganya berniaga, tapi dia ada yang dia bekerja contohnya. Jadi sebab apa? Dia mungkin minat pada suatu bidang pekerjaan. Ya. Yang keempat, menerima faedah sampingan. Ini kalau orang bekerja ya, ada faedah sampingan. Antara faedah sampingan ialah kemudahan rawatan percuma, cuti berbayar, atau lain-lain contoh yang kita boleh katakan sebagai faedah sampingan. Kemudian dia juga boleh dapat pendapatan yang lain, pendapatan tambahan melalui commission dan melalui bonus. Ya, boleh dapat selain daripada gaji ni, dia boleh dapat pendapatan tambahan. Mungkin setengah pekerjaan seperti salesman. Dia ada gaji asas dia, basic dia.
dan dia boleh tambah pendapatan dengan komisen, bonus dan sebagainya. Kemudian meringankan beban keluarga. Itu sebab dia bekerja untuk meringankan beban keluarga, bekerja dengan orang lain. Okay. Mudah bantu keluarga. Ada juga orang rasa bekerja ni mudah bantu keluarga. Ada masa untuk bantu keluarga. Ya, terutamanya kalau kerja-kerja yang tertentu lah. Mendapat pengalaman ataupun kemahiran. Ada juga kemungkinan orang selesa bekerja, mungkin selepas baru daripada habis belajar, dia nak dapatkan pengalaman, nak dapat kemahiran. Mungkin seorang doktor, dia bekerja dulu untuk dapat pengalaman, untuk tambah lagi kemahiran sebelum dia bekerja sendiri dengan buka klinik dan sebagainya. Ya? Ataupun seorang lawyer, mungkin dia ada pengetahuan tapi kurang pengalaman, kurang kemahiran, maka dia bekerja dulu dengan syarikat-syarikat yang berkaitan dengan program bela ke, program cara ke. Jadi maknanya untuk mendapat pengalaman dan juga untuk mendapat kemahiran. Dan mungkin bila ada kedua-dua ni, matlamat dia akhirnya dia nak bekerja sendiri pula dengan buka perniagaan. Ini pada peringkat awal contohnya. Ada juga yang begini. Tempat kerja lebih selesa. Mungkin ada yang merasakan, mungkin ibu bapanya bekerja sendiri sebagai petani, sebagai peladang, sebagai nelayan, bekerja sendiri. Yang dia nampak tak begitu selesa. Jadi maknanya dia dapat kerja yang lebih selesa, kerja yang selesa, tempat kerja yang selesa. Dia rasa sebab dia pilih bekerja dengan makan gaji ni sebab tempat kerjanya lebih selesa. Mungkin yang jenis tak begitu suka kerja-kerja yang kotor. Mungkin kerja-kerja yang kata yang kotor, yang bahaya. Dia pentingkan keselesaan bekerja. Yang seterusnya ialah prospek pekerjaan yang baik. Mungkin dia sayang nak tinggalkan kerja, dia selesa bekerja sebab dia rasa pekerjaan yang dia buat pekerjaan yang ada prospek yang baik pada masa depan. Ataupun kemungkinan jarak antara tempat kerja dengan tempat tinggal dia dekat. Dekat. Jarak dekat ataupun dekat dengan tempat tinggal. Itu antara beberapa. Kemudian mungkin nak berniaga tapi tak ada sumber ekonomi. Tak ada modal, tak ada tanah, tak ada buruh. Jadi maknanya dia selesa lagi bekerja. Sebab nak berniaga, dia kena ada sumber ekonomi. Kena ada modal, tanah, buruh. Dan selain daripada ada ciri-ciri sifat-sifat keusahawanan. Jadi dalam masa ketiadaan sumber ekonomi, modal, tanah, buruh ni, maka dia selesa bekerja dengan orang lain. Mungkin dalam masa akan datang, bila dia ada semua tu, mungkin dia akan berpindah. Tapi apa sebab? Mungkin sebab nak berniaga tapi tak ada sumber. Kata nak jadi petani tapi tak ada tanah, tak ada modal. Maka dia terpaksa rasanya lebih selesa untuk bekerja dengan orang lain. Yang seterusnya, orang selesa bekerja dengan orang lain ni kerana nak kurang tanggung risiko. Sebab berniaga ni kita terpaksa tanggung risiko. Untung rugi semua di bawah tanggungan kita. Bawah kita punya tanggung jawab kita, usaha kita. Jadi ada risiko dalam bekerja sendiri ni. Tapi bekerja dengan orang lain, gaji tadi yang kita kata gaji tetap atau gaji terjamin. Lebih terjamin. Kemudian meningkatkan pembangunan diri. Yang makna pembangunan diri ini dengan bekerja dia boleh dapat kemahiran, dia boleh dapat membangunkan diri dia atau kerjaya dia.
Ya, macam doktor mungkin akan datang boleh bangunkan sehingga jadi spesialis, doktor pakar. Ya. Kemudian seterusnya dapat diskaun ataupun staff price untuk mendapatkan produk-produk keluaran syarikat. Jadi kalau dia bekerja di suatu syarikat, kemungkinan syarikat itu menjual barang-barang yang diperlukan oleh dia dan keluarganya, maka dia boleh dapat harga diskaun. Ya, harga staff purchase untuk mendapatkan produk keluaran syarikat yang dia bekerja tu. Peluang untuk bina jaringan atau kenalan atau networking ini pun penting juga. Ya, jadi mungkin ada bidang tugas yang berkaitan dengan dia. Semasa dia bekerja, dia pergi berjumpa dengan pihak-pihak tertentu, orang-orang tertentu. Maka secara tak langsung dia boleh bina jaringan kenalan dan juga networking. Yang mungkin peluang ini boleh digunakan pada masa akan datang waktu dia nak bekerja sendiri. Ya. Sebenarnya mudah meyakinkan pihak bank untuk mendapatkan pembiayaan ataupun slip gaji. Ya. Jadi makna orang yang bekerja ni kalau dia nak yakinkan pihak bank, contohnya nak buat pinjaman, maka dia mudah. Ya, terutamanya bekerja dengan kerajaan, dia ada slip gaji. Ya. Dia ada slip gaji. Okey. Kita pergi kepada soalan ini pula. Bekerja sebagai anggota polis dan pada masa yang sama melanjutkan pelajaran bukan satu hal yang mudah. Maknanya bekerja sambil belajar. Bagi sesetengah orang. Namun, itu jalan yang dipilih oleh Mahmud ketika ini. Sumber, ubah suai daripada Cosmo 22 Januari 2022. Jalan yang dipilih oleh Mahmud tersebut, sebut rujuk sini, apa jalan dia? Jalannya ialah bekerja sebagai anggota polis pada masa yang sama melanjutkan pelajaran. Ya, pada masa yang sama melanjutkan pelajaran. Namun jalan yang dipilih suatu hal yang bukan satu hal yang mudah bagi setengah orang. Namun itu jalan yang dipilih oleh jalan. Maknanya itu jalan di sini bekerja sebagai anggota polis dan pada masa yang sama melanjutkan pelajaran. Itu jalan yang dipilih oleh Mahmud. Jadi kita kena fahamkan. Ya. Okey. Kena fahamkan. Maknanya jalan di sini kena fahamkan sini. Baca ayat ni. Apa maksud jalan ni? Itu bekerja sebagai anggota polis dan pada masa yang sama melanjutkan pelajaran. Ya. Jadi memanglah susah ya. Masa tu terpaksa bagi pada dua bekerja dan belajar. Soalannya, jalan yang dipilih oleh Mahmud tersebut akan mendatangkan banyak manfaat, ya, banyak kebaikan, ya, banyak faedah. Jelaskan. Okay. Cadangan jawapan yang saya beri di sini ialah Mahmud akan memperolehi kepuasan maksimal. Ya. Kepuasan maksimal. Okay. Terutamanya kalau dia berjaya dua-dua. Kerja pun berjaya dan belajar pun dia mendapat kejayaan. Maka dia akan memperolehi kepuasan maksimal. Ini yang dialami oleh sesiapa yang bekerja sambil belajar. Ya. Jadi awak boleh baca surat khabar, temu bual yang waktu graduasi, terutamanya bagi mereka yang bekerja, ya, kadang-kadang dah yang berkeluarga. Apabila mereka dapat gunakan masa yang sama untuk belajar dan berjaya, maka dia menurut satu kepuasan, ya, kepada mereka yang terlibat. Yang kedua, taraf akademik Mahmud meningkat. Mahmud berpeluang naik pangkat. Kalau contohnya dia sebagai seorang anggota polis, mungkin dia akan datang, bila ada kelulusan dia boleh mohon untuk menjadi pegawai polis. Ya?
Contohnya, upah atau gaji meningkat. Ya, mungkin daripada peluang kenaikan pangkat ni, lanjutannya upah atau gaji dia meningkat, akan meningkat pun boleh. Keyakinan diri meningkat. Ya, orang yang ya, ada bila dia ada bagi peluang naik pangkat, dan orang tahu dia ada ilmu dan dia sendiri ya, ada keyakinan diri, ya, meningkat. Dirinya lebih dihormati. Ini bukan diminta, kita tak minta orang hormat kita, tapi secara tak langsung lah, ya, orang yang ada kedudukan akademik, ya, dirinya lebih dihormati. Ya. Apatah lagi kalau ilmu agama, ya, itu kalau lihat kita sangat menghormati, ya, asatiza, ustaz-ustaz, ya, yang memberi ceramah kepada kita, sangat dihormati, ya, oleh individu, oleh jamaah, oleh masyarakat. Ya. Pendapatan meningkat, ya, meningkat pada masa depan, lanjutan daripada gaji dia tu, mungkin pendapatan meningkat. Mungkin juga orang yang ada ilmu ni, mungkin dia bekerja akan datang, mungkin sebelah siang dia boleh bekerja, ramai yang begini, ya, sebagai accountant, dan sebelah malam dijemput pula sebagai pensyarah di universiti, ataupun pada Isnin sampai Jumaat mereka bekerja pada kerja utama mereka, katalah sebagai accountant, dan juga pada hujung-hujung minggu mereka dijemput pula untuk berkongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan, ya, yang mereka ada dengan di IPT dan sebagainya. Ya, jadi ini secara tak langsung dapat meningkatkan pendapatannya. Ada juga yang bekerja, mungkin dia bekerja dengan syarikat accountant, di hujung-hujung minggu dia juga membuat kerja-kerja tersebut untuk syarikat lain. Ya. Banyak yang buat macam itu. Jadi orang yang ada ilmu ni ada banyak cara, ada banyak ada banyak peluang-peluang untuk meningkatkan pendapatan. Ya. Kuasa beli atau permintaan meningkat, ini lanjutan daripada pendapatan meningkat, kuasa beli permintaan meningkat, taraf hidup akan meningkat. Kemudian satu lagi, Mahmud ni kebaikan dia ialah manfaat dia dan bijak mengurus masa. Ya. Jadi waktu dia belajar, dia bekerja, ya, dan masa yang sama dia belajar, dia berjaya, maka mungkin bijak menguruskan masa ni akan berterusan. Ya. Akan berterusan, dia menjadi seorang yang bijak menguruskan masa. Ya. Walau itu yang mungkin akan datang dia, orang boleh buat satu kerja tapi dia mampu buat 2 atau 3 kerja. Ya. Mungkin sebelah siang buat kerja lain utama dia, sebelah malam dia boleh buat kerja lain, dan juga di hujung minggu dia mampu buat kerja lain. Ya. Dia bijak mengurus masa. Ya. Ataupun sebelah siang bekerja, sebelah malam pergi dengan kuliah di masjid. Pergi masjid, sembahyang di masjid, sembahyang 5 waktu di masjid, tak pernah diabaikan walaupun dia bekerja. Jadi ini orang yang bijak menguruskan masa. Ya. Rumah tangganya aman. Ya. Ini kesan daripada bijak menguruskan masa. Ya. Anak-anaknya, masa bersama keluarga pun elok, didikan anak-anak yang diberikan sempurna. Ya. Walaupun dia tak boleh mengajar, dia boleh hantar, ada masa untuk hantar anak dia tuition dan sebagainya. Jadi ini kesan daripada orang yang bijak mengurus masa, bukan hanya kesannya waktu dia belajar saja, tapi dia mungkin berterusan dalam hidup. Ya. Okay. Jadi mana bermula daripada pengalaman dia sebagai bekerja sambil belajar tu, mungkin dia menjadi seorang yang ada kemahiran, ada pengalaman, bijak menguruskan masa. Ya, ini kesan kebaikan. Pengetahuan atau kemahiran atau pengalaman akan bertambah.
Ya. Tapi kalau belajar di universiti, pengetahuan dia bertambahlah. Ini secara khusus. Tapi secara tak langsung, ada juga jenis yang belajar di universiti itu, dia ada praktikal dia dan sebagainya. Dia berkongsi pengalaman, perkongsian pengalaman daripada pensyarah dan sebagainya. Maka tiga-tiga ini tak mustahil akan dapat ya, bagi seorang yang belajar. Ya. Walaupun selain daripada dia bekerja, dia meneruskan kerja, ya. Kemahiran kerja pun dapat, kemahiran pengalaman kerja pun dapat, pengetahuan belajar pun dapat, kemahiran daripada belajar pun dapat, pengalaman daripada belajar pun dapat. Itu yang dikatakan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman dia bertambah. Okey. Satu lagi soalan ialah ramai usahawan di Malaysia membuat keputusan meneruskan perniagaan mereka selepas PKP akibat pandemik COVID-19 bagi memulih dan memulakan semula perniagaan sedia ada. Mengapakah ramai usahawan Malaysia membuat keputusan sedemikian? Apa keputusannya? Kita baca sini ada perkataan keputusan. Keputusan, ini keputusan. Jadi analisis keputusan. Apa keputusannya? Keputusan meneruskan perniagaan mereka selepas PKP akibat pandemik COVID-19 bagi memulih dan memula. Maknanya memulih ni makna perniagaan yang ada lah. Memulakan semula. Maknanya yang ada lah. Perniagaan sedia ada. Di sini ada sebut juga perniagaan sedia ada. Maknanya mungkin selepas semasa pandemik tutup perniagaan. Ya. Ataupun berniaga tapi macam tak begitu maju, ya. Itu dia pulihkan balik, ya. Yang tutup dimulakan balik. Tapi yang daripada analisis kita ialah perniagaan sedia ada. Sumber ubah suara daripada Astro Awani 12 Januari 2021. Mengapakah ramai usaha Malaysia membuat keputusan demikian? Makna keputusan meneruskan perniagaan mereka. Mereka tak buat yang baru. Contohnya, ini ikut soalan. Pada hakikatnya ada yang ambil peluang-peluang perniagaan baru selepas COVID-19 ataupun selepas PKP. Tapi ikut soalan ini, dia meneruskan perniagaan sedia ada. Ramai juga macam ni. Majoriti yang begini. Mengapa mereka meneruskan perniagaan sedia ada? Ya, mengapa? Apa sebab dia nak meneruskan perniagaan sedia ada daripada membuat perniagaan baru, contohnya. Kalau ikut konteks soalan ini. Okey, kita tengok contoh cadangan jawapan. Dapat meningkatkan untung. Maknanya perniagaan dulu mungkin rugi, mungkin untung tapi tak besar. Tapi bila dia dapat pulihkan atau bila dia dapat mulakan semula perniagaan, maka dapat meningkatkan untung. Jangan sebut dapat untung umum. Ya. Kemungkinan waktu pandemik pun dapat untung. Cuma tak besar. Tapi bila habis pandemik ni dia dapat pulihkan, maka dia dapat meningkatkan. Meningkatkan keuntungan. Pengeluaran atau penawaran bertambah. Pengeluaran barang lah. Barang yang dia jual, barang yang dikeluarkan. Pengeluaran atau penawaran bertambah. Kecekapan atau kos purata menurun. Jadi bila pengeluaran bertambah, tentulah lebih banyak keluaran dikeluarkan. Dan semakin banyak keluaran dikeluarkan, wujud kecekapan dan seterusnya kos purata akan menurun. Produktiviti bertambah. Ini kesan daripada kecekapan biasanya akan meningkatkan produktiviti. Ataupun daya pengeluaran. Maknanya dengan kos yang sama sebelum ni tapi dia dapat menghasilkan keluaran yang lebih banyak, contohnya. Ataupun dalam masa sejam yang dulu dengan yang kini, sejam yang kini dapat mengeluarkan keluaran yang lebih banyak. Itu contohlah produktiviti kalau kita nak faham. Pendapatan pengguna meningkat. Jadi ramai
peniaga-peniaga, dia juga sebagai pengguna. Jadi pendapatan dia sebagai pengguna meningkat. Selain daripada peniaga-peniaga tersebut dapat memberi peluang pekerjaan dan seterusnya, yang bekerja itu dapat gaji, jadi pendapatan pengguna juga meningkat. Ya, okey. Harga keluaran stabil ataupun kalau tak stabil mungkin naik selepas PKP. Ya, jadi bagi peniaga, bagi kita pengguna, kita tak sukalah harga naik. Tapi bagi peniaga, harga naik, maka dalam hukum penawaran, harga keluaran naik, tentulah keluaran dia akan meningkat, mendorong peniaga akan menambahkan lagi keluaran dia, ya, pengeluaran bertambah. Ya. Ataupun dalam konteks ini kita tak kisah hukum lah, maknanya harga keluaran stabil pun boleh, harga keluaran naik pun boleh. Telah ada pengalaman dan kemahiran lama, ya, maknanya diteruskan perniagaan yang sudah ada kerana dah ada pengalaman. Berbanding kalau buka perniagaan baru, dia kena belajar balik, ya, kena cari pengalaman balik, ya, kena cari kemahiran. Ya. Kalau tak pun dia kena dapatkan kemahiran daripada orang lain. Tapi dengan meneruskan perniagaan sedia ada, dia dah ada pengalaman, dia dah ada kemahiran. Ya. Maka lebih mudah. Mempunyai pelanggan sedia ada. Ya. Dia dah ada pelanggan. Produk yang dijual sebelum pandemik dah ada pelanggan. Jadi maknanya selepas pandemik dia cuma dia boleh maknanya bila dia keluarkan tu dah pelanggan sedia ada tu dah ada. Ya? Dah ada. Jadi tak ada banyak kerja lagi nak bermula daripada daripada kosong lah untuk cari pelanggan. Image baik ataupun sudah terkenal. Ini juga yang menyebabkan, ya, sebelum pandemik ni dia seorang yang ada imej baik. Pengeluaran barang yang tertentu tu dia dah ada imej yang baik, ataupun barang yang dikeluarkan sebelum ni dah terkenal. Ya. Ya. Sebenarnya kurang persaingan daripada pengeluar. Mungkin barang dia tak nak keluarkan, dia tak nak buka perniagaan lain kerana dia rasakan barang yang dikeluarkan atau perkhidmatan yang dia keluarkan tu kurang persaingan. Ya. Dan faktor perniagaan tradisi keluarga kemungkinan juga, ya, dia tak tinggalkan sebab jenis perniagaan yang sebelum COVID ini adalah jenis perniagaan tradisi keluarga dia. Ya. Itu yang kemungkinan diteruskan perniagaan sedia ada. Okey, satu lagi soalan. Resepi arena senam rehat franchisor bagi jenama Dapur Penyet bertindak menumpukan cabang perniagaan baru. Tadi perniagaan sudah ada. Ini bertindak menumpukan cabang perniagaan baru dengan memperkenalkan program reseller Dapur Penyet PRDP, sumber ubah suai daripada My Metro 27 Januari. Mengapa syarikat tersebut bertindak sedemikian? Ya. Dia ada cabang baru dia. Mungkin barang tu dijenamakan baru, ataupun dia mereka bentuk barang baru dalam syarikat dia ni. Ya. Mengapa syarikat tersebut bertindak demikian? Cadangan jawapannya begini. Yang pertama, dia buat bentuk baru, mungkin bentuk sedia ada. Bila adanya bentuk yang baru lagi, digabungkan jadi dia dapat mempelbagaikan produk. Ya. Dapat mempelbagaikan produk. Ya, dapat mempelbagaikan produk. Okay. Yang kedua, dapat meningkatkan kepuasan diri. Ya. Diri pengeluar lah di sini. Ya. Kalau dia berjaya meningkatkan, memperbanyakkan lagi produk dia. Mencipta peluang pekerjaan. Ataupun
dia rasakan dengan mempelbagaikan produk, ada jenis-jenis cabang-cabang perniagaan yang baru, maka dia tak perlu membuang pekerja sedia ada. Mungkin pekerja dia dah lebih. Mungkin barang lama tu tak berapa banyak permintaan, maka pekerjaannya ada lebih. Tapi sepatutnya kalau dia tak ada cabang perniagaan baru, sebahagian pekerja kena buang. Maka dengan adanya cabang perniagaan baru, jadi dia selain daripada dia mungkin wujudkan peluang pekerjaan baru, dia juga tak perlu membuang pekerja yang sedia ada. Ya. Kemudian matlamat dasar kerajaan tercapai. Ya, matlamat dasar kerajaan selepas PKP macam-macam. Ya. Macam-macam yang kita dah lihat sebelum ni pun saya dah ada sebut dalam stimulus-stimulus yang sebelum ini. Ya. Pelbagai dasar strategi dan tindakan kerajaan untuk membantu pengeluar syarikat dan juga pengguna selepas pandemik ini. Ya. Jadi tercapailah kalau ada yang menyahut seruan untuk memperkenalkan cabang-cabang perniagaan baru, ya, ke arah untuk memperkukuhkan lagi ekonomi negara, mendapat untung lebih cepat atau mendapat untung yang lebih tinggi, ya, meningkatkan penggunaan teknologi. Ini juga hujah-hujah yang kita boleh masukkan apabila seseorang membuka cabang perniagaan baru selepas pandemik ini. Tabiat atau cara pengguna membeli, ya, berubah. Ya, tabiat atau cara pengguna membeli berubah. Mungkin dalam cabang perniagaan tu cara online, barang tersebut diubah sesuai, jadikan cabang perniagaan yang boleh dijual, dipasarkan melalui online. Mungkin sebelum PKP dia bersemuka, ya. Jadi dia tak sediakan untuk cabang perniagaan untuk secara online. Tapi mungkin selepas PKP, maka produk yang dikeluarkan tu dia buat pengubahsuaian yang boleh mungkin memenuhi cara pengguna membeli yang berubah tu. Kemudian menggunakan bahan mentah atau input sedia ada, ya, meminimalkan kos pengeluaran, kurang persaingan, lahirkan peniaga baru ataupun ejen ataupun dropship, ya. Mungkin kalau ada kaitan dengan tabiat pengguna membeli berubah ni, ada kaitan dengan ni, ya. Jadi maknanya mungkin pengguna beli secara online, ya, mungkin kita lantik ejen untuk luaskan lagi sayap perniagaan kita seluruh negara. Kita lantik ejen ataupun dropship, ya, di mana-mana kawasan, ya, kita lantik. Jadi secara tak langsung, selain daripada tu, kita dapat melahirkan peniaga-peniaga yang baru, ya. Selain daripada untuk memenuhi tabiat pengguna yang berubah tu, ya, tabiat membeli pengguna yang berubah. Dan satu lagi ialah memperkembangkan kreativiti dan inovasi. Ini mungkin jadi kepuasan juga kepada pengeluar selepas pandemik ini, dia dapat memperkembangkan kreativiti atau inovasi. Ini semua benda yang kita kena fikir jika sesuai dengan stimulus yang diberikan. Okey. Jadi untuk kali ini, siri kali ini, saya rasa itu saja yang saya dapat berkongsi. Saya harap dengan stimulus daripada isu-isu ekonomi semasa dan contoh-contoh jawapan yang sebahagiannya saya rasa berfikir ataupun boleh kita katakan sebagai kebat, dapat membantu calon-calon peperiksaan SPM,
khususnya. Tapi dia juga boleh membantu murid-murid yang mengambil ekonomi keseluruhannya. Ya, pelajar-pelajar tingkatan 4 juga contohnya boleh menggunakan perkongsian ini untuk meningkatkan lagi kemahiran, meningkatkan lagi pengetahuan untuk menjawab soalan-soalan yang ada unsur-unsur kebatnya, yang memerlukan kita berfikir. Jadi saya rasa akhir kata untuk kali ini itu saja. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Lajnah Pendidikan PAS Hulu Selangor kerana membenarkan saya menggunakan channel Lajnah Pendidikan PAS Hulu Selangor ini untuk berkongsi pengalaman idea kebat. Jadi semoga dengan idea kebat yang siri idea kebat yang saya kemukakan ini dapat membantu murid-murid. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.